الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في ماهية العلم والفقه وفضله. Ini suatu pasal pada menyatakan hakikat ilmu dan fiqh, dalam dan kelebihannya ilmu. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah." Bermula menuntut ilmu artinya bermula menuntuti ilmu itu wajib atas tiap-tiap laki-laki yang Islam dan perempuan yang Islam. Ya. Jadi mengaji ni jadi wajib. Wajib mengaji ni sama dengan wajib semayang. Wajib mengaji ni tadi sama dengan wajib semayang. Sama dengan wajib semayang, sama dengan wajib puasa. Maka meninggalkan akan menuntut ilmu ni tadi haram. Ketahui olehmu bahawasanya tiada wajib atas tiap-tiap laki-laki yang Islam dan perempuan yang Islam itu menuntuti sekalian ilmu. Ya, maknanya kadar ilmu yang fardu ain, bukan sekalian ilmu. Ilmu yang ditaklifkan atas tiap-tiap mukallaf. Bahkan wajib atasnya menuntut akan ilmu kelakuan, dan iaitu ilmu usuluddin dan ilmu fiqh. Dan dikehendaki dengan ilmu kelakuan itu iaitu pekerjaan yang kedatangan bagi manusia daripada kufur dan iman dan semayang dan puasa. Ilmu kelakuan ni apa? Ilmu yang bersangkut paut dengan pekerjaan seorang mukallaf. Ilmu usul, ilmu tauhid, ilmu fiqh, ya, wajib mengaji. Ilmu tasawuf wajib mengaji, ya. Dan bukan sekadar wajib mengaji, tetapi dalam perkara yang wajib itu beramal jadi wajib. Mengaji bab semayang, beramal pada semayang itu wajib. Mengaji bab usuluddin, beramal pada ilmu tauhid itu wajib, ya. Baik. Dan lainnya daripada sekalian kelakuannya seperti yang dikatakan yang terlebih afdal daripada ilmu itu ilmu kelakuan, dan yang terlebih afdal amal itu memelihara akan kelakuan. Ilmu yang terlebih afdal iaitu ilmu yang memelihara akan kelakuan, yang memelihara akan ilmu fiqh, yang memelihara akan ilmu tauhid. Apa ilmu dia? Iaitu ilmu tasawuf. Dan sepaling-paling afdal, ya, amal yang paling afdal ialah amalan yang memelihara akan amal, iaitu memelihara akan kelakuan. Ini amal paling afdal. Memelihara akan amal itu adalah amal yang paling afdal. Kita dah semayang, kita dah puasa, memelihara akan amalan itu lebih afdal. Ini antara apa amalan yang paling afdal, iaitu memelihara akan amal. Macam mana pelihara amal? Jangan bagi amal tu rosak, jangan bagi amal tu hilang, jangan bagi amal itu binasa. Macam puasa, Nabi SAW bersabda, ada orang yang berpuasa dia cuma dapat lapar dan dahaga. Jadi
dia tak dapat apa yang dianugerahkan oleh Allah dalam bulan puasa. Kelebihan puasa, tarbiyah puasa. Jadi semakin kita puasa, maka semakin kita jadi orang baik, semakin kita bertakwa kepada Allah. Bukan sekadar kita tahan makan dan tahan minum pada siang hari, ya, kita jadi, hati kita jadi makin bersih, ya, makin jadi anak yang baik, jadi jamaah yang baik, jadi adik-beradik yang baik, jadi keluarga yang baik, ya. Ini sebenarnya wajib atas tiap-tiap atas orang Islam, iaitu menuntuti ilmu yang boleh mengetahui dengan dia akan yang barang yang jatuh baginya pada kelakuannya. Ya, wajib tahu apa yang bersangkut paut dengan segala kelakuan kita ni tadi, pada usulnya, pada pekahnya. Ya, barang mana kelakuan ada ia, apa yang kita buat, hablum minallah, hablum minan nas. Hablum minallah, apa dia? Solat, zikir dan sebagainya. Hablum minan nas, jaga hubungan kita sesama manusia, buat baik, baik sangka, ya, berakhlak yang baik, berkata yang baik, ya. Sebab ini tarbiyah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah tak pandang kamu pandai macam mana, alim macam mana, tapi kalau kamu tak ada akhlak yang baik, dengan mak ayah kamu tak baik, dengan kawan-kawan kamu tak baik, kamu tak jujur dengan diri kamu sendiri, ya, kamu boleh menipu diri kamu sendiri, kamu tak boleh jujur dengan Allah dan Rasul, ya, maka Allah tak pandang kamu. Sebab itu dalam hadis yang lain, sungguhnya Allah itu tidak melihat akan rupa paras kamu dan tubuh badan kamu. Yang Allah lihat adalah niat Allah, niat-niat kamu dan hati-hati kamu, ya. Supaya kamu jadi orang yang tahu bersyukur, ikhlas dalam amalan. Sebab apa? Kita nak apa? Kita nak rahmat daripada Allah, rahmat Allah. Bila ada rahmat Allah, ketika itu kita dalam pimpinan Allah, ya. Bila Allah pimpin kita, ilmu hak Allah, Allah akan bagi kita ilmu, ya. Allah akan bagi kita kemuliaan ilmu, Allah akan bagi kita ketinggian ilmu. Bukan sekadar Allah bagi kita ilmu, tetapi tempat kita sama macam orang yang jahil. Faham tak Abi cakap? Kita ada ilmu, tetapi tempat kita sama seperti mana orang yang jahil, ya. Jadi tidak ada kemuliaan ilmu, tidak ada sifat ahli ilmu, tidak ada ketinggian ilmu, ya. Ilmu ni satu kemuliaan, kata ulama. Ilmu ini satu cahaya. Apabila kita berada di mana pun, dia akan menerangi suatu tempat kerana ilmu itu nur. Maka sifat bagi nur ini munawwir. Munawwir, menerangi sesuatu tempat, ya. Ni sifat dia. Sifat dia, ilmu ni cahaya, kata ulama. Al-ilmu nurun. Jadi sifat cahaya ni dia menerangi macam lampu. Lampu sifat dia terang, bercahaya kan. Jadi cahaya ni menerangi. Kalau lampu ni duduk dalam masjid, maka dia terang dalam masjid. Kalau kita letak di tengah hutan, dia akan terang dalam hutan mana dia letak. Ini sifat orang alim, ya. Alim yang pada pandangan Allah, bukan pada pandangan manusia. Kerana bahawasanya seseorang yang Islam itu tak dapat tidak baginya dari semayang, maka wajib atas menuntut ilmu yang boleh mengetahui dengan dia semayang tadi. Wajib mengaji bab semayang, syarat sah semayang, ya, wajib semayang, membatalkan semayang, kena tahu. Baik itu semayang ni, kalau kamu tak jaga betul-betul, mana hidup kamu pun Allah tak jaga. Sebab apa? Sebab Nabi kata as-salatu imaduddin, wa man aqamaha aqamaddin, wa man tarakaha faqad haddamaddin. Semayang tiang agama.
Siapa yang tegakkan sembahyang, tertegak agama dalam diri dia. Siapa yang meruntuhkan, meninggalkan sembahyang, maka runtuh agama dalam diri dia. Sebab itu siapa nak tengok kamu dengan Allah macam mana, tengok solatnya. Kalau kamu nak tengok bagaimana hubungan kamu dengan Allah, tengok solatnya. Kalau kamu sendiri meringan-ringankan solat sampai di hujung-hujung waktu baru solat, maka begitulah ketika kamu berhajat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah takkan bantu kamu. Maka bantuan Allah itu jadi lambat kepada kamu kerana kamu meringan-ringankan solat. Baik itu Allah memberi amaran kepada semua orang dalam Al-Quran, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Neraka wil bagi orang semayang. Jangan ingat orang semayang tak masuk neraka. Jangan ingat. Abi nak pesan pada ni, orang tak semayang masuk neraka dan ada orang semayang masuk neraka. Orang tak semayang dah tentu masuk neraka. Dan ada orang yang semayang pun masuk neraka. Sahun. Dan antara sifat orang yang malas mengerjakan semayang yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, sifat orang munafik, qamu kusala. Dia semayang tapi dalam keadaan bermalas-malasan. Dalam keadaan semayang ni malas-malas. Baik. Kemudian Masya Allah, dengan kadar barang yang membawa ia dengan dia akan fardu semayang, maka lepas akan kefarduan salat. Dia mengaji ilmu, dia kena tahu, sampai dia tahu perkara yang mengesahkan salat. Dan wajib pula atasnya menuntut akan ilmu yang boleh mengetahui dengan dia akan barang yang lain, yang lain lagi dengan kadar yang membawa ia dengan dia akan sekalian yang wajib. Kena mengaji bab puasa, bab zakat, dan sebagainya, bab aurat, benda apa yang wajib, semua kena mengaji. Benda apa yang wajib kena mengaji. Si petasawuf wajib mengaji. Macam mana jadi orang baik, wajib mengaji. Tak tamak, tak hubbud dunia, ilmu tauhid, ikhlas, wajib mengaji. Kerana bahawasanya barang yang boleh sampai dengan dia kepada menunaikan wajib itu adalah ia wajib juga. Perkara yang menghubungkan kepada yang wajib jadi ini kaedah fikah. Perkara yang berhubung menjadi wasilah kepada yang wajib, dia jadi wajib. Mengaji bab semayang. Kenapa wajib mengaji bab semayang? Sebab semayang tu wajib. Mengaji bab puasa. Kenapa mengaji bab puasa tu wajib? Sebab puasa tu wajib. Maka tahu tentang puasa tu wajib. Allah. Mengaji bab sabar tu wajib. Sebab apa? Sebab sabar tu ilmu tentang sabar wajib. Ilmu tentang syukur wajib. Ilmu tentang kibir, mengangkat kibir tadi jadi wajib. Dan barang yang boleh sampai dengan dia kepada menunaikan fardu itu adalah ia fardu juga. Perkara yang boleh menyampaikan kepada yang fardu, dia jadi fardu, jadi wajib. Melaksanakan perkara yang wajib itu jadi wajib. Dan demikianlah pada puasa dan zakat jika ada baginya harta. Kalau ada harta wajib zakat. Jadi mengaji bab zakat jadi wajib. Baik. Bila bab zakat ni baru Abi teringat. Kalau negeri Pulau Pinang, ni Abi nak ingat dia ni. Negeri Pulau Pinang, Kedah pun sama rasanya. Kalau siapa makan beras biasa, zakat dia RM7. Siapa makan beras
wangi, zakat dia RM12. Tak silap ni. Siapa makan beras mati, zakat dia RM16. Jadi siapa makan beras wangi tak boleh zakat RM7. Sebab zakat fitrah ini mengikut beras yang kita makan. Ingat tu, tahun ini jangan nak zakat ikut zakat semua orang. Kalau siapa makan beras wangi, ikut zakat beras wangi. Siapa makan beras mati, ikut zakat beras mati. Siapa makan beras biasa, ikut zakat beras biasa. Takut zakat menjadi hutang. Tahu zakat jadi hutang? Zakat tak cukup. Sebab zakat fitrah ini mengikut beras yang kita makan. Ikut beras yang kita makan. Ingat dia. Ingat dia. Yang ada keluarga dia. Semua orang. Baik. Bila ikut ilmu fiqh ada macam tu. Baik. Dan haji, dan jika wajib ia atasnya. Dan demikian juga pada jual-jualan. Siapa berniaga wajib mengaji bab berniaga. Siapa buat bisnes jual-jual wajib kena tahu bab berniaga. Tak tahu ilmu berniaga haram. Kena tengok bab jual beli, bab buyuk. Kalau tak selesai bab buyuk, bab jual beli, maka hukum dia berdosa. Orang berniaga maka wajib tahu bab jual beli. Kalau dia tak tahu bab jual beli, maka hukum dia haram. Sebab dia duduk pada tempat kelakuan jual beli. Ni ingat ni. Jangan ingat kita boleh lepas dari neraka Allah. Banyak ilmu tak selesai. Kita rasa kita dah selesai. Zikir je tak selesai. Sembahyang sunat dia tak selesai. Benda apa yang kita kelakuan apa yang kita buat, tatkala itu datang ilmu dia. Ilmu tu wajib tahu. Orang nak buat haji, orang nak buat haji, ketika dia nak mengerjakan haji, maka wajib mengaji ilmu haji. Tapi ketika dia tak buat haji, ketika itu tak datang wajib mengaji ilmu haji. Dia macam tu. Baik. Itu kita ingat kita dah selesai, tapi banyak benda tak selesai. Maka wajib ia atasnya. Dan demikian juga pada jual-jualan. Jika ia berniaga, wajib mengaji bab niaga. Dikatakan bagi Muhammad bin Hasan rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan harap Tuan karangkan sebuah kitab pada bicarakan akan zuhud. Berkata ia, telah aku karangkan kitab pada bicarakan berjual-jualan. Ada orang minta dengan dia supaya buat kitab zuhud, tapi dia tak buat kitab zuhud, dia buat kitab jual beli. Kenapa? Kehendak ia dengan demikian bahawasanya orang yang zahid itu mereka yang memelihara ia akan dirinya daripada syubhat-syubhat dan makruhat-makruhat yang dilarang pada perniagaan-perniagaan. Maka zuhud ni bukan sekadar pada pakaian. Kalau berniaga kena zuhud. Zuhud ni apa? Meninggalkan benda yang ditegah dan syubhah. Kalau berniaga, zuhud dalam berniaga. Hidup, zuhud dalam hidup. Orang ingat zuhud ni pakai compang camping, itu zuhud. Kalau duduk dalam berniaga, dia kena ada sifat zahid. Kalau duduk dalam ilmu, dia kena ada sifat zahid dalam ilmu. Zahid, zuhud dalam ilmu. Orang yang talibul ilmi kena ada sifat zuhud dalam menuntut ilmu. Itu dia. Baik. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Maka adalah kitab pada bicara zuhud itu ialah kitab pada bicarakan jual-jualan.
tentu sekali demikianlah wajib ia pada sekalian muamalat dan pekerjaan dan tiap-tiap mereka yang bekerja pada suatu pekerjaan daripadanya. Maknanya semua benda bersangkut paut dengan kehidupan kita. Apa yang kita buat wajib ada ilmu. Kena tahu macam mana nak lepas daripada benda yang syubhah dan makruhat. Itu yang Nabi pesan semalam. Tahun ini kalau boleh masak sendiri. Kurangkan membeli di bazar Ramadan. Tahan nafsu. Tahan. Kurangkan. Bukan Nabi kata larang, Nabi tak larang, tapi kurangkan. Boleh tahan tak? Kalau boleh tahan, maka kita mula berjaya dalam Ramadan tahun ni. Kurangkan. Bukan Nabi larang, tapi kurangkan. Kalau tahun-tahun sebelum 30 hari muka kita ada di bazar Ramadan, tahun ini kurangkan. Jadi 15 kali, jadi 10 kali, jadi 5 kali. Maka kita mula dapat menahan diri kita daripada kehendak kita mujahadah sendiri. Kita sendiri mujahadah. Dan saya wajib atas belajarkan ilmu yang boleh memelihara dengan dia daripada yang haram daripadanya. Wajib. Dan demikian juga wajib atasnya ilmu kelakuan hati. Jaga kelakuan badan. Benda apa yang bersangkut paut dengan kelakuan badan, wajib mengaji ilmu fiqahnya. Dan wajib pula kita tahu akan ilmu yang bersangkut paut dengan kelakuan hati. Daripada tawakul, yakni berserah kepada Allah. Jadi kita serah dengan Allah bulat-bulat. Tawakal dengan Allah. Dah mengaji, dah belajar, serah dengan Allah. Dah buat itu, buat ini, serah dengan Allah. Jangan kita rasa kita ada kekuatan, bergantung dengan kekuatan kita, bergantung dengan ilmu kita, bergantung dengan keupayaan kita. Jangan lupa yang kita ni hamba Allah. Akan pekerjaannya dan inabah. Ni kelakuan hati. Apa inabah? Yakni kembali kepada Allah Ta'ala. Balik dengan Allah. Kalau tersalah, tersasar, balik dengan Allah. Kalau buat jahat, balik dengan Allah. Jadi orang baik. Jadi orang baik. Habis selalu cakap benda sama. Para pelajar, jadi orang baik. Jamaah madrasah, jadi orang baik. Sebab nak jadi orang baik susah, nak jadi jahat senang. Pasal apa susah? Sebab kita nak dapat kasih Allah susah. Tapi nak dapat kebencian Allah habis selalu cakap benda sama. Dunia ni Allah bagi pada orang yang Allah sayang, dan Allah bagi pada orang yang Allah benci. Orang kafir tengok semua kaya, apa dia nak dapat? Dunia ni Allah bagi semua. Orang yang Allah benci, orang yang Allah sayang, Allah bagi dunia ni. Tapi akhirat Allah cuma bagi kepada orang yang Allah benci, Allah tak bagi. Ketenangan hati yang tenang, barakah, benda akhirat, dan takut daripada Allah Ta'ala. Kena tahu apa ilmu, macam mana nak takut, dan redha dengan hukum Allah Ta'ala. Kena mengaji ilmu macam mana nak redha dengan hukum Allah dan qada'nya, ketentuan Allah. Kerana bahawasanya ilmu ini jatuh ia pada sekalian kelakuan.
Ilmu ni jatuh pada sekalian kelakuan hati. Wallahu alam. Baik, malam besok kita sambung. Cukup setengah jam. Ya, insya-Allah malam besok kita sambung balik. Dulu kalau Abi mengaji lama, tapi kita bukan makam kita mengaji lama. Ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dapat buat, ya, Allah bagi hidayah, Allah bagi taufik kita. Kita dapat furqan ni apa? Furqan ini bimbingan, pimpinan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Allah pimpin kita selamat dalam pimpinan Allah. Ilmu ni alat, tapi yang pimpin kita Allah. Itu ada orang ada ilmu masih tersasar, ada orang ada amal tersasar. Sebab apa? Sebab Allah tak nak pimpin dia. Ya. Jadi kita minta pimpinan Allah. Pimpinan Allah. Ya. Semua orang macam tu. Ya Allah pimpin kami. Ya Allah pimpin kami. Ya Allah pimpin kami. Ya. Itu orang yang, kenapa ayah Nabi cakap walaupun ada ilmu tersasar? Sebab dia rasa ilmu dia tu dia boleh pimpin diri dia silap. Dia rasa ilmu dia tu boleh pimpin diri dia silap. Ketika itu dia tak melihat siapa yang memimpin dia. Dia tu hak siapa? Ilmu ni hak siapa? Itu Abi selalu tegur diri Abi dan kamu semua. Ya. Bila kita rasa kita boleh silap, ya, kita boleh ini sebab dibolehkan oleh Allah. Kalau Allah tak bolehkan kita, tak jadi boleh. Selalu orang cakap apa? Jika dengan izin Allah. Izin ni maksudnya kalau dalam ilmu tauhid iradah. Jika ada kehendak Allah. Kalau Allah tak nak, tak boleh. Nak jadi baik ke? Kalau Allah tak nak, tak boleh jadi baik. Kita silap, kita tak nak minta. Kita rasa kita boleh berdiri dengan kaki kita sendiri. Selalu kita sombong dengan Allah. Selalu Abi cakap, jangan sombonglah. Sombong, aku boleh berdiri dengan kaki aku sendiri. Jangan sombong. Walhal perasaan itu dan pendapat itulah yang membuatkan kita ditegah dari masuk syurga Allah. Sebab ada sombong. Kita bisa selalu sebut, apa yang ada pada kita syukur. Syukur, lalu kita berharap dengan aku tak ada daya ya Allah. Walaupun aku ada ilmu, tapi aku tak ada daya dan upaya. Jadi kita sentiasa menyerahkan segala perkara kepada Allah. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma khalis niyatana ya Allah. Allahumma khalis niyatana ya Allah. اللهم اخلص نياتنا يا الله إلا إليك يا أرحم الراحمين إلا إليك يا أرحم الراحمين إلا إليك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم ويسر لنا في كل أعمالنا ويسر لنا لحال طاعتك يا أرحم الراحمين
ونور قلوبنا بصفات المحمودة يا الله. وزين قلوبنا بصفات المحمودة يا الله. وطهر قلوبنا من الصفات المذمومة يا الله. وطهر قلوبنا يا الله من الشرك والنفاق يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا ليلة القدر في هذه السنة يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا ليلة القدر في هذه السنة يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا ليلة القدر في هذه السنة يا أرحم الراحمين، وفي كل سنة يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.